Anytime. Boleh? Okey. 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 Salam sejahtera, selamat pagi kepada semua rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari. Sidang media pada pagi ini bertujuan untuk menyangkal kenyataan yang dibuat oleh calon Pakatan Harapan DUN ke Sidang, Alexia Sucin, menggunakan media sosial dalam pada masa Selasa 9 hari bulan November yang memutarbelikan fakta dan juga pada ceramahnya untuk yang mendakwa MCA bahawa MCA memudaratkan negara dan rakyat dengan mengemukakan 3 contoh yang telah diputarbelikan. Beliau membuat tafsiran yang salah terhadap kenyataan Presiden MCA Dato' Sri Wee Ka Siong dalam majlis memperkenalkan calon-calon MCA pada malam Isnin 8 hari bulan November. Dengan ini, pada sidang media pagi ini, saya ingin kemukakan 3 hujah berikut bagi menyangkal dakwaan Alexia tersebut. Yang pertama, berkenaan dengan isu kabotaj. Alexia mendakwa bahawa tindakan Ka Siong selaku Menteri Pengangkutan membatalkan dasar pengecualian kabotaj telah menyebabkan negara kehilangan dana asing serta menyebabkan kerugian berpuluh-puluh bilion ringgit. Dakwaan ini adalah tidak masuk akal sekali. Melalui perdebatan dengan Lim Guan Eng pada November 2 yang lepas, Ka Siong telah menayangkan klip video mesyuaratnya bersama dengan wakil dari NTT Limited yang juga merangkap penyelaras bagi projek kabel optik dasar laut Apricot. Apa yang jelas melalui perbahasan tersebut, projek tersebut telah dirancang semenjak tahun 2017. Apatah lagi, pada bermulanya, Malaysia sememangnya tidak pernah tersenarai dalam projek tersebut. Malah, syarikat NTT turut mengesahkan dalam video klip tersebut bahawa ia akan menyambung Singapura, Malaysia dan India melalui satu lagi projek kabel dasar laut yang dinamakan sebagai MIST. Ini membuktikan bahawa
pembatalan dasar pengecualian kabotaj bukan sahaja tidak menyebabkan sebarang kerugian ekonomi kepada negara, tetapi telah melindungi kedaulatan negara dan kepentingan awam, di mana kapal dan rakyat tempatan didahulukan, bukan kapal asing. Kalau Alexia sanggup memutarbalikkan fakta semata-mata kerana agenda politik, walaupun telah diberikan bukti dan juga fakta yang nyata, bagaimanakah rakyat hendak memberikan mandat kepada calon sebegini? Yang kedua, berkenaan perubahan laluan projek ECRL. Alexia membuat fitnah mengatakan bahawa perputaran laluan ini adalah semata-mata untuk kepentingan MCA Bentong. Namun, beliau langsung tidak mengemukakan sebarang bukti untuk menyokong hujah beliau tersebut. Saya ingin mengingatkan beliau, pertimbangan utama sesuatu projek mega sepatutnya dilihat dari segi manfaat ekonomi dan juga manfaat kepada rakyat secara menyeluruh. Punca segala masalah hari ini adalah kerana tindakan bekas Menteri Pengangkutan iaitu YB Anthony Loke yang telah melencongkan laluan asal dari Bentong ke Negeri Sembilan atas faktor politik dan kepentingan diri, bukan dari segi faktor ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Justru, perubahan laluan kali ini adalah untuk memperbetulkan kepinjangan yang bermula dari zaman pentadbiran Pakatan Harapan, bagi memastikan pelaburan kerajaan dalam projek mega dapat membawa manfaat ekonomi yang maksimum kepada negara dan juga rakyat. Apatah lagi, Alexia pula memfitnah MCA tanpa memberikan sebarang bukti. Hujah ketiga, mengenai isu penangguhan projek naik taraf KVDT. Untuk ditender semula ini, Alexia telah nampaknya tidak membuat usul periksa yang teliti ataupun beliau buat lupa je. Individu yang mahu tender dibuka semula bukan orang lain tetapi Anthony Loke sendiri. Tetapi kemudian, projek ini pada masa kepimpinan Pakatan Harapan telah dianugerahkan melalui berundingan terus. Kasyong hanya memperbetulkan apa yang salah. Apabila sudah jadi pembangkang, tiba-tiba DAP membantah tender terbuka pula. Saya di sini ingin memohon Alexia dan juga DAP untuk menjelaskan pendirian parti dan juga pendirian Alexia sama ada tender terbuka DAP bantah bersetuju. Pengundi-pengundi di kesidang perlu membuat pilihan bijak dengan menolak seorang calon yang suka memfitnah dan membutarbelikan fakta. Tindakan calon DAP yang suka memesongkan fakta demi kepentingan politik yang sempit ini yang memudaratkan negara dan rakyat. Negara tidak akan maju sekiranya ahli-ahli politik lain turut mengikut jejak Alexia yang memfitnah, berbohong serta memainkan sentimen tanpa mengendalikan kepentingan rakyat dan negara. Malah, DAP juga bertanding bersama beberapa kata politik di bawah panci-panci yang sama. Walaupun mereka mengaku bantah tindakan melompat parti. Parti yang tidak berprinsip dan tidak berpendirian seperti DAP ini layak dipanggil bako buruk, meminjam kata-kata Alexia. Saya berasa hairan. Bukankah DAP pernah memperjuangkan sistem dua parti di mana kerajaan dan pembangkang saling mengimbangi? Kenapa tiba-tiba hari ini DAP tidak pula membenarkan suara berlainan yang berlainan ideologi dalam Dewan Undangan Negeri Melaka? Adakah ini perjuangan DAP seperti apa yang diungkapkan oleh Alexia? Oleh itu, saya di sini sekali lagi menyeru kepada Alexia supaya berpolitik secara rasional dan profesional. Sebagai seorang calon politik, jadilah seorang ahli politik yang berintegriti, bukan dengan menggunakan taktik membutabeli fakta. Sebab ini hanya akan menunjukkan kualiti sebagai seorang calon ibarat telur busuk yang diletakkan dalam bako buruh DAP. Sekian. Seterusnya saya akan meneruskan sidang media dalam bahasa Mandarin. 各位媒体朋友，大家早上好。今天早上的这个记者会呢，是针对这个西蒙候选人谢守清星期二通过社交媒体的线上讲座。他在线上讲座当中，为了捞取廉价的政治资本，对马华提出的不实指控，我们今天做这个记者会，做出一个正式及正面的反驳。谢守清当晚是针对马华总会长魏家祥在周一晚推荐马六甲州选举候选人的仪式上，要求甲州选民不要把所有鸡蛋放在同一个篮子的言论，
在线上讲座会上举出3个扭曲事实的例子来指责马华祸国殃民。以下我将通过3点正面回应，并且纠正谢守清扭曲事实的言论。第一，谢守清信誓旦旦指责马华总会长也是时任交通部长，因为取消豁免沿海贸易政策而导致我国外汇流失，造成数百亿令吉的经济损失言论，子虚乌有。通过11月2日与林冠英的电视辩论，魏家祥已经在全国人民面前通过媒体展示日本 NTT 公司代表兼 Apricot 海底电缆项目负责人的视频会议，证实了 Apricot 海底电缆自2017年的开始，在计划当中，大马始终没有在该计划的目标国家之内。另 NTT 公司也在视频会议中证实，该公司会通过另一项名为 MIST 的海底电缆项目，从新加坡登陆大马并连接印度。可见，取消豁免沿海贸易政策不仅没有对国家经济造成任何的损失，反而是为了保护大众的利益，并且以本地船只及大马公民为优先，而不是外国船只。证据摆在眼前，而谢守清竟然可以睁眼说瞎话。一个为了博取廉价政治利益、扭曲事实的州议席候选人，如何让人民托付？第二，谢守清也指出，关于东海岸铁道改道的事实，同样为扭曲的事实。谢守清在没有举出任何实际证据的情况下，直接指责表示东海岸铁道的改道是为了马华维护彭亨文东马华的利益，实属含血喷人。我再一次提醒谢守清，大型基建项目的投资应以最大经济利益及人民民生为首要考量。更何况，问题的根源归根究底是西蒙执政期间，行动党的交通部长陆兆福因政治因素罔顾经济利益和人民利益，把东海岸铁道改至自己位于深美兰知识港的选区。对比起文东带动的西澎经济发展，陆兆福此举司马昭之心，路人皆知。因此，这次的重新改道是纠正西蒙执政期间的政策舞弊，确保政府的投资能为国家与人民带来最大的经济利益，却被谢守清在毫无根据及毫无凭据的情况下污蔑马华为了个人利益，这件事情让人不齿。第三，谢守清也在演讲中提起有关巴生谷双轨列车 KDVD 的事件，重新招标的课题证明谢守清其实并没有做好功课，或其实他只是选择性失忆。我在这里再次提醒，当初通过公开招标减低成本是西蒙执政时期交通部长陆兆福提出的，而后西蒙政府却出尔反尔的通过直接谈判的方式批准了该项工程，而魏家祥此举只是在纠正西蒙时期的政策舞弊，而行动党却换了位置，换了脑袋，在这个时候反而选择反对公开招标。那我在这里请问谢守清，也请行动党公开自己的立场，其实是不是反对公开招标？哥斯达选民应该通过谢守清的言论做出一个明智的选择。一个信口雌黄的候选人，是不是一个理想的人民代议士，亦或只是一个捞取政治利益及廉价宣传的政客？行动党候选人为了自身的政治利益颠倒是非、扭曲事实的举动，才是真正的祸国殃民。倘若从政者都像谢守清一样睁眼说瞎话，无限上纲政治化所有课题，做廉价政治炒作，而不是以民为本，从国家与人民的利益为议政角度，是无法带领国家进步。不仅如此，行动党虽然口口声声反对议员跳槽，但却说一套做一套，在马六甲州选举却拥护青蛙在同一个联盟及旗帜底下竞选，西蒙领袖更频频为政治青蛙漂白。形容一个如此没有原则、没有立场的政党，套用谢守清的形容词，这个才是真正的破篮子。我也感到好奇，当年行动党提出两县制，难道就不是朝野并存？怎么突然到了今天，行动党反而不让州议会有多元的声音？我在这里想请问谢守清，难道行动党的最终目标是一言堂？因此，
我在这里呼吁所有的从政者，尤其是谢守清，要通过理性论证来场君子之战。倘若我们一味的通过扭曲事实、颠倒是非的政治伎俩，只会再度凸显行动党不仅仅是一个破篮子，而里面装的候选人都是如谢守清般这种的烂鸡蛋政客。仅此，谢谢。没说了，有问题吗？Saya tanya, jadi berdasarkan statement ni, adakah Cik melihat tuduhan yang dilemparkan DAP ini satu tuduhan yang cincin dan tanpa substansi? Betul. Sebab dia buat 3 isu dari ECRL, KDBT dan juga isu kabotaj memang merupakan semua yang memutarbalikkan fakta dan juga tidak berdasarkan hakikat yang telah ditampilkan oleh Dakala Wikasyong ke ataupun daripada Kementerian Kerajaan. Jadi saya di sini lagi menyeru sekali kepada DAP agar buat fact check, buat kenyataan yang betul, bagi hakikat yang betul kepada pengundi, bukan secara memutarbalikkan fakta dan juga memainkan isu-isu dan taktik politik. Saya nak tanya, adakah Datuk Seri Wikasyong berdepan tugas sukar nak baiki kesilapan yang terhidup semasa jadi Menteri Pengangkutan? Sorry again. Do you think that Datuk Seri Wikasyong sukar nak repair semua yang terhidup punya mistake during as Transport Minister? Sebab saya tak boleh berjawab bagi pihak Datuk Seri Wikasyong, tapi untuk saya memang tidak senang kalau nak menukar balik atau memperbaiki keputusan yang silap pada kerajaan yang lepas. Namun saya rasa pada isu KDBT dan ECRL yang saya bangkitkan hari ini, saya rasa Kasyong memang buat tugas yang betul lah. ECRL kita bagi buat landasan betul, dapatkan bencanaan ekonomi, nilai dan juga kepada rakyat, kepentingan rakyat yang terbesar kepada negara. Dan KDBT jugalah kita buat tender terbuka untuk mengurangkan kos, juga untuk kepentingan rakyat lah. Saya rasa pada kedua-dua isu ini, Kasyong memang buat apa yang patut sebagai seorang Menteri Pengangkutan. Saya tanya, untuk Boleh. ECRL, dia di sebelah Bentong tu, tidakkah macam nampak site for Datuk Wikasyong sebagai parlimen on that side? Macam mana cakap kan? Daripada ramai yang terhidup, daripada Negeri Sembilan, so penjajaran semula tu lalu Bentong kan? So takkan macam ni bagi site daripada Datuk Seri Wikasyong punya kawasan lah. Sebab betul-betul Bentong MCA punya area, macam tu ada kawasan dia ubah. Masuk pendirian Datuk Wikasyong mengubah kepada laluan di Bentong. What do you think? Oh, okey. Kalau bagi konstitusi parlimen, Wikasyong dekat air hitam, dekat Johor kan, sebab langsung tak kena mengena. Tapi kalau kalau kita tengok, Bentong dia lokasinya strategik sebab dia merupakan titik titik sambungan dari Selangor dan juga Pahang. Dan juga isu utama dan juga tujuan utama ECRL adalah untuk menyambung dari pantai timur dan juga pantai barat dan juga meningkatkan ekonomi dan juga mengurangkan jurang ekonomi antara timur dan barat. Jadi saya rasa yang memang dari nilai ekonomi memang sesuai lah dengan Bentong sebab dia dapat bukan saja Bentong tapi Raub, Gipis, Temerloh, Mentakap, kita dapat membangunkan ekonomi dekat pantai timur. Itu pendapat saya. Saya ada pernyataan sebelum sidang cuba membersihkan imej Pakatan Harapan sebelum ini yang banyak membatalkan seperti Mega, banyak buat pusat tingkat negara juga asal dan sebagainya. Adakah dengan kehendak ini cuba membersihkan imej pada PRT kali ini? Tak jelas sangat. Boleh ulang. Adakah dengan dakwaan ini? Lepas tu menempel sudah tidak bahasa cuba membersihkan imej PH yang sudah meninggalkan mentadbir negara, membatalkan projek Mega, menjual aset-aset negara. Kali ini dia cuba nampakkan dia bersih depan rakyat Melaka. Adakah ini cubaan dia? Saya setuju. Saya rasa bukan saja cubaan ini, malah daripada kenyataan yang dibuat ini, dia cuba memfitnah MCA bahawa MCA tidak membuat kerja yang sepatutnya sebagai seorang ahli politik dan juga sebagai kerajaan untuk menitikberatkan kepentingan rakyat dan juga membangunkan ekonomi negara. Sebab daripada dakwaan yang dibuat oleh Alexia DAP ini, dia cuba memberi satu mesej kepada rakyat bahawa MCA tindakan dan juga polisi-polisi yang dibuat akan mengakibatkan kerajaan dan juga negara kita mengalami kerugian ekonomi yang agak serius dan semakin menular. Di mana di sini kita mengemukakan fakta bahawa adalah tidak benar.
malahan ia akan menjana lagi nilai ekonomi dan atas kepentingan kesemua rakyat Malaysia. Okey. Okey?